Okey, kalau kita lihat kepada statement yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahmad Maslan, Rafizi sebelum berlakunya sesi pergulungan ni. Kalau kita lihat statement mereka ni fokus kepada mereka mempunyai baki 10,000 ke bawah. Memang tak boleh. Memang tak boleh keluar. Lepas tu, bila belanjawan tu dikemukakan pula dengan cadangan yang pelik-pelik yang mana mereka ini akan diberi RM500 pula masuk dalam akaun satu. Untuk orang kata yalah menampung lah, untuk menambahkan lah kan daripada baki-baki daripada akaun satu tu. Dan kalau kita lihat kepada sesi pergulungan pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim fokus pula kepada golongan yang mempunyai 1 juta lebih. Dan ciri-cirinya pun gah lah, mereka mempunyai akaun 2 yang mungkin banyak. Tetapi bagaimana pula kalau kita lihat golongan pertengahan ni, dia tak sebut lagi. Okay, what's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Dalam episod ini, just nak bercerita sikit, sembang-sembang dan juga ada petikan-petikan daripada Sinar Premium dan juga Berita Harian berkaitan dengan perkembangan terkini lah, tentang isu-isu KSP ni lah. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Viewers di TikTok, jangan lupa follow channel Saja Sembang. Berikutan dengan statement aku tadi permulaan. Ini kita tak tahulah. Ini just macam apa yang aku lihat lah perkembangan tu. Dan respon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita tengok video-video sebelum ni pun aku dah bagi tahu kepada semua lah. Bukan sahaja melalui VTT video ke yang aku upload, tetapi di live pun. Kita tunggu respon Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kedua. Kita tunggu respon. Dan kalau kita lihat respon-respon ni aku kumpulkan supaya kita lihat announcement dia lebih kepada golongan bawah. Kita dah tahu manfaat dia. RM500 tu. Dan golongan atas cadangan untuk pinjaman. Kalau kita lihatlah PKP. Kalau kita tengok golongan B40, mereka ni dapat bantuan tunai. Dan M40 turut juga dapat bantuan tunai tetapi tak banyak. Dan kalau kita lihat bantuan tunai M40 dapat pun dalam BPN lah, bantuan Perhatian Nasional. Macam golongan B40 ni pun ada yang layak, ada yang tak layak lah. Itu tolak tepi. Dan juga M40 macam moratorium. Tetapi kalau T20 ni yang disebut-sebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita rujuk kepada cadangan dia pinjaman. Kalau macam sebelum ni pun, masa PKP pun, golongan T20 ni memang tak dapat manfaat untuk bantuan tunai pun. Malah kerajaan dulu membenarkan untuk pengeluaran KWSP. Dan juga kalau kita lihat waktu tu kadar OPR turun kepada peratusan yang agak memang orang kata perlu. Macam 1.75%. Itu menyebabkan interest pun kurang lah. So, mereka golongan ini yang ambil selalunya lah. Pinjaman-pinjaman. Bagi mereka nak menampung kehidupan mereka yang mungkin terkesan memerlukan pinjaman lah. So, kalau kita lihat kat sini, adakah announcement oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim merujuk kepada mereka ini sahaja? Tetapi tidak bagi mereka yang golongan pertengahan yang mungkin mempunyai baki 10,000 ke 100,000 ke 300,000 ke yang tak dimentionkan. Tak, ini anggapan akulah. Kita tidak pasti lagi. Kalau macam golongan ini yang lain pula cadangannya. Sebab apa? Ini merujuk kepada kalau kita lihat baki akaun 2, dibenarkan pengeluaran ini sebagai cagaran. Bukan pengeluaran untuk ni tapi daripada akaun 2 dikhususkan. KSP sendiri dah beritahu. So kalau kita lihat siapa yang ada akaun 2 kan, bakinya tak banyak lah kan kalau kita nak minta untuk kelangsungan hidup. Tapi ini tak pasti lagi. Ini just intro saja yang aku boleh share kepada korang. Tapi yang penting ada artikel-artikel yang aku nak share lah kepada korang semua berdasarkan kata petikan ini guys. Yang mana show KWSP beri pinjaman kata daripada kalau kita lihat Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma berkata. Yang mana kalau kita lihat ia adalah lebih baik daripada pengeluaran KWSP kerana walaupun rakyat masih berhutang namun beban mereka lebih ringan. Memandangkan pembayaran pinjaman itu boleh ditangguhkan. Ini seperti mana yang aku pernah maklumkan sebelum inilah melalui VTT aku. Kalau dalam keadaan sekarang, kalau kita nak buat pinjaman, kena bayar pula pinjaman tu. Interest bulanan. Aku rasa macam tak membantu sebenarnya. Macam gali lubang dan tutup lubang. Yang pernah korang dengar tu lah. Dan kalau kita lihat keadaan ini dan cadangan dia, kalau macam ditangguhkan tu lagi baik. Ataupun moratorium ke, atau lagi baik tunggu
bila dah bersara nanti baru kita bayar selepuk. Okey, jom kita tengok. Pada masa sama, beliau mengingatkan agar pelaksanaannya perlu dibuat dengan berhati-hati. Kerana mampu memberi implikasi besar kepada negara tatkala hutang Malaysia mencecah 1.2 trilion dan hutang isi rumah sangat tinggi. Dalam isu ini, bagi saya prinsip pertama adalah kalau boleh jangan keluarkan duit QSP. Apabila Perdana Menteri cadangkan cagar akaun 2 QSP untuk buat pinjaman dengan bank, yang menjadi kebimbangan adalah kadar faedah yang mungkin tinggi. Malaysia pula antara negara yang tertinggi berhutang. Jadi ia takkan berakhir. Cadangan pinjaman tunai kerajaan itu bagi saya boleh dilaksanakan. Tapi itu pun ada pilihan terakhir. Ia jadi lebih baik kerana tidak mengurangkan simpanan QSP mencarum. Cadangan untuk keluarkan QSP itu adalah lebih teruk untuk jangka masa panjang. Alasan yang biasalah. Ini sekadar alternatif agar baik berbanding sekarang. Tapi bukanlah yang terbaik. Apa yang penting, kerajaan harus pastikan ekonomi negara terus tumbuh dan pendapatan rakyat kena meningkat supaya rakyat tidak perlu berhutang, katanya. Okey, beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai cadangan agar kerajaan menyediakan pinjaman tunai RM10,000 kepada rakyat seperti mana dilakukan kerajaan Jerman, Jepun dan Australia. Nak juga ikut luar. Okey, melalui konsep itu kerajaan akan menaja jamin pinjaman khas tanpa faedah dan duit, nampak, pinjaman khas tanpa faedah. Cadangan yang aku cakap tu. Dan duit KSP pencarum akan dipotong ketika hari persaraan jika mereka tidak membayar balik pinjaman dengan kerajaan dan bukan dengan bank. Oh, iyalah tu. Jelas, Madeline, jika kerajaan berhasrat untuk melaksanakan pemantauan yang ketat mesti dilakukan agar lebih telus dan cekap. Okey, kita perlu melalui proses pemantauan rapi dan paling penting adalah kaedah menentukan orang yang paling layak membuat pinjaman. Dalam konteks ini, mereka yang layak dilihat dari segi kemampuannya untuk membayar balik itu tinggi. So, kalau kita lihat apa yang statement dia beritahu tadi, kalau dia isytiharkan, kerajaan dah isytiharkan benda ini adalah pinjaman berbentuk peribadi. Tetapi ini akan bersaing dengan pinjaman peribadi yang lain. Contohnya bank-bank selama ini kadar peratusannya mungkin luar jangka, babe. Okey, kadar faedah dia. So, kalau berbeza dengan pinjaman peribadi khas ni, okey, maksudnya khusus bagi pencarum yang terkesan. Dan ini akan menyebabkan akan wujud timbul okey, syarat-syarat ataupun dokumen-dokumen sampingan ataupun sokongan yang perlu dilampirkan untuk memohon ni. Sebab kita nak membezakan pinjaman peribadi yang sedia ada, okey, oleh bank-bank tertentu dan juga pinjaman peribadi khas melalui cagar QSP ni, cagaran QSP. Okey, so kalau kita lihat paparan ini berbeza juga pandangan daripada MTUC. Okey, yang mana Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia mempersoalkan nasib yang bakal menimpa peminjam dan simpanan persaraan dalam kumpulan wang simpanan pekerja sekiranya gagal membayar pinjaman. Presiden MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani berkata ini kerana berdasarkan Akta KDSP 1991 tiada peruntukan yang membolehkan wang simpanan persaraan itu dicagarkan kecuali perintah pelucutan hak mahkamah. Katanya beliau tidak bersetuju sekiranya pindahan akta dibuat bagi membenarkan ia berlaku kerana adalah penting wang simpanan KSP kebal daripada kebankrapan. Beliau turut melahirkan kegusaran risiko kedudukan kewangan keseluruhan pencarum bertambah buruk sekiranya bank mengenakan kadar faedah lebih tinggi daripada dividen K2SP. Berdasarkan Akta K2SP, sebenarnya pencarum dilindungi daripada kebankrapan. Justru apa yang akan berlaku jika peminjam gagal membayar pinjaman mereka? Dan adakah bank mahu memberi pinjaman dengan cagaran sedemikian? Bank akan mengenakan kadar faedah yang lebih tinggi daripada dividen KLSP. Jadi pencarum akan melihat kedudukan kewangan keseluruhan mereka bertambah buruk, katanya. Okey, so sedikit yang aku dapat kongsikan lah. Okey, aku tak nak baca semua lah. Sebab benda ini pun melibatkan akta, benda yang dah diulang-ulang lah, okey, kat di bawah tu. Tapi yang penting, okey, ada orang kata pro dan cons, okey. So at least boleh membackup kita, support kita sebagai pencarum supaya benda ini boleh difikirkan lebih telus lagi. Okey, adakah kita masih lagi nak melihat cagar-cagar ini adalah alternatif yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun kalau macam kita lihat sokongan-sokongan daripada pihak pembangkang ataupun ada pihak kerajaan juga turut menyuarakan berkaitan dengan isu ni, okey, cagaran melalui KSP ni adalah tidak wajar. Okey, malah benda ini seperti mana yang aku cakap tadi, okey, kalau kita gali balik lubang, lepas tu kita tutup balik, okey, lepas tu ada orang kata, okey, guna duit kita, lepas tu pula nak pinjam duit kita, lepas tu nak
bayar pula interest. Kan boleh keluarkan. Tak jadi masalah. Kenapa? Apa masalah dia? Duit dah tak ada ke? tak tahulah. Okey, itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Serta Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Viewers di TikTok, jangan lupa follow. Aku Faizwan. Assalamualaikum.